Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live di aplikasi TikTok, yang mana kita akan sambung kembali pada muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat terkenal, yang sangat popular di kalangan para pelajar pondok, khususnya di seluruh Malaysia lah. InsyaAllah kitab ini kitab yang membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Sidang penonton sekalian yang ada kelapangan masa dan yang berminat ingin mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bolehlah turut serta dalam live ini, insyaAllah. Sama-sama kita tengok, sama-sama kita muzakarah. Baik, jadi hari ini kita akan sambung muka surat yang seterusnya. Okey, kita akan sambung pada muka surat 39 39 insya-Allah. Yang ada kitab boleh tengok sekali, kitab Ar-Risalah Misbahul Munir. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Huraian yang terakhir huraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib atas mukallaf mengerjakan segala yang disuruh wajib dan meninggal segala yang ditegah haram. Yang mana yang wajib, disuruh wajib itu maksudnya suruhan yang putus, tuntutan yang putus, iaitulah wajib. Manakala tinggal meninggalkan segala yang ditegah haram, iaitulah yang ditegah putus, iaitulah haram. Qala musannif, bermula barang yang dituntut perbuat, dituntut oleh syarak lah. Dituntut ni maknanya dituntut oleh syarak. Bermula barang perkara yang dituntut oleh syarak perbuat sebagai tuntutan wajib, iaitulah tuntutan yang putus, adalah ia beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang dituntut ke atas mukallaf memperbuat sebagai tuntutan yang wajib. Demikian juga perkara yang dituntut tinggal, perkara yang dituntut tinggal sebagai tuntutan haram, itu pun beberapa perkara. Perkara yang wajib ada beberapa perkara, dan perkara yang haram ada beberapa perkara. Tetapi disebutkan di sini, yang ini di dalam kitab ini, kitab Risalah Misbahul Munir ini, setengah-setengah jua. Maknanya disebut dalam kitab ni hanya setengah sahaja. Dia tak sebut semua. Padahal ada banyak. Di dalam kitab ni dia sebut setengah-setengah sahaja. Daripada bayan ni, daripada ni makna bayan, daripada perkara-perkara yang penting. Maknanya disebut dalam ni perkara yang wajib, yang penting-penting sahaja, dan lebih penting diketahui akan dia, serta dikerja akan dia, diperbuat akan dia itu perkara lah yang penting tu, dan diiktiqad akan dia. Diiktiqad ni maknanya mengaku, ditambak dalam hati, dimengaku akan dia, akan itu perkara yang penting-penting tu. Setengah daripadanya
setengah daripadanya perkara-perkara yang penting tu amrun bil ma'ruf, amrun bil ma'ruf, dan nahyun anil munkar. Apa dia? Amrun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar. Apa dia? Yakni ni maksud dia nak terang apa dia yang dikehendaki dengan amrun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang diberati hukum syarak ke atasnya, tu dipanggil mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib apa? Menyuruh ataupun memerintah akan orang yang lain. Menyuruh apa tu? Dengan meninggalkan segala maksiat. Maknanya kita tiap-tiap mukallaf ni wajib ke atas kita menyuruh orang lain meninggalkan segala maksiat. Maknanya kalau ada orang lain buat maksiat, kita kena suruh mereka itu tinggalkan. Kita kena tegah mereka itu dan suruh mereka itu meninggalkan segala perkara maksiat tersebut. Itu kewajipan ke atas mukallaf. Maka wajib di atas yang mengerjakan maksiat menegah akan orang yang mengerja maksiat seumpama. Maksudnya kalau seseorang itu sedang mengerjakan maksiat, maka dia pun kena menegah orang lain yang mengerjakan maksiat seumpama dia buat maksiat tu. Orang yang buat maksiat kena tegah orang lain yang buat maksiat, tu maksud dia. Nah, abang kata wajib. Seperti yang berzina, contoh dia seperti orang yang berzina menegah akan yang berzina yang lain. Dia tu berzina dan dia wajib menegah orang lain yang berzina juga. Maksudnya dia tu diri dia buat maksiat, berzina, dan dia juga wajib menegah orang lain yang berzina. Itu maksud dia. Dan yang mencuri, yakni dan orang yang mencuri menegah akan yang mencuri. Dan menegah akan yang mencuri seumpamanya. Dia tu seorang pencuri. Dia mencuri dan dia juga wajib menegah orang lain yang mencuri. Seumpama kejahatan yang dia buat lah. Abang kata wajib atas diri dia yang sedang mencuri itu menegah orang lain yang sedang mencuri. Tu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang tidak terlepas daripada 5 hukum taklifiyah, sama ada wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tu mukallaf. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, bila sebut wajib atas maknanya wajib syarak. Kalau kita buat dijanji dengan pahala, kalau kita tinggal dijanji dengan seksa. Itu dipanggil wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Memeliharakan akan 6 perkara. Memeliharakan akan 6 perkara yang dinamakan dia 6 perkara tu kulliyat yang 6. Kena pelihara lah. Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf kena pelihara 6 kulliyat. 6 kulliyat. Kulliyat yang 6. Pertamanya daripada 6 tu, wajib atas mukallaf memeliharakan agama. Kena pelihara agama, yakni jangan mengerjakan perkara-perkara yang membawa kufur, seperti i'tiqad yang salah, sujud kepada makhluk, dan sebagainya lah. Kena pelihara agama daripada jatuh seseorang dalam kufur. Kena pelihara lah. Kita sebagai mukallaf wajib kita pelihara agama Islam yang ada pada diri kita itu daripada jatuh seseorang itu dalam kufur ataupun kafir. Dan memelihara daripada mencederakan akan agama tu. Jangan bagi agama kita tu cacat. Jangan cederakan agama kita tu. Jangan kita mengerjakan perkara-perkara yang boleh membawa kepada agama kita itu jadi cacat. Jangan buat benda-benda yang boleh mencacatkan agama kita. Itu maksud dia. Kerana agama inilah diwajibkan perang. Kerana agama inilah diwajibkan perang segala kafir harbi, iaitulah musuh Islam, kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang sentiasa menunjuk
menunjukkan permusuhan dengan Islam, itu dipanggil kafir harbi. Jadi inilah ini agama inilah diwajibkan perang. Kita berperang, kita Islam ni wajib berperang dengan segala kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang sentiasa menunjukkan permusuhan dengan Islam. Kerana orang-orang kafir itu, iaitulah kafir harbi tadi itu, sentiasa mengkhianati agama, yakni agama kita lah. Kafir harbi ni sentiasa duk khianat dekat agama Islam ni. Sentiasa duk khianat. Baik. Sebab tu kita diwajibkan berperang dengan kafir harbi. Dan diwajib pula kita, yakni mukallaf, bersatu padu bermuafakat antara kita orang Islam lah. Kena bersepakat, kena bersatu padu, kerana berpecah belah itu mencederakan agama. Maknanya kita Islam ni kena duduk dalam berjamaah. Alaikum bil jamaah, kena duduk dalam berjamaah, jangan duduk berpecah belah. Jangan duduk berpecah belah, kena bersatu padu. Kerana berpecah belah itu boleh mencederakan agama. Dan diwajib pula sediakan kekuatan. Sediakan kekuatan tu daripada alat-alat senjata untuk menahan diri dan agama lah. Maknanya kita tu kena ada senjata lah, dan kekuatan. Dan pentadbiran. Dapat mempertahankan agama kita. Maknanya kita kena ada persediaan lah. Ada segi seni bela diri ke, kena ada senjata ke, sebagai persediaan untuk mempertahankan agama kita. Agama kita itu Islam. Dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu, iaitulah kafir harbi. Kita kena membuat persediaan kekuatan fizikal, rohani, jasmani kena kuat. Dan kita kena buat persediaan dari segi alat-alat senjata dan pentadbiran, dan supaya dapat mempertahankan agama kita dan dapat kita menentangkan kejahatan mereka itu, iaitu kafir harbi tadi, kafir yang sentiasa mengkhianati Islam. Dan diwajib bermusyawarah ni maknanya berbincang lah. Kerana dengan mesyuarah ataupun berbincang, itulah teguh, ataupun dipanggil usrah. Dengan mesyuarah itulah teguh, kuat dan berbaik-baik. Kena ada mesyuarah lah. Dalam Islam ni dia kena ada mesyuarah ataupun berbincang-bincang, boleh juga dipanggil usrah, supaya teguh agama kita. Dan diwajib pula menghubungi silaturahim, ataupun menyambung silaturahim, kerana menghubungi silaturahim di antara sama-sama kita, lebih-lebih lagi keluarga kita yang dekat-dekat. Kerana apa? Kerana menghubung silaturahim itu satu kekuatan kita. Sesuatu apabila kita menghubungkan silaturahim itu di antara sesama Islam, ataupun lebih-lebih lagi adik-beradik kita lah, adalah satu kekuatan bagi kita. Dan diharamkan kita memutuskan silaturahim sesama kita, kerana Nabi kata al-qati' la yadkhulul jannah. Orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk syurga. Dan kelebihan orang yang menghubungkan silaturahim, yang pertama dia dipanjangkan umur, dan yang kedua diluaskan rezekinya. Itu mafhum daripada hadis. Dan juga barang siapa yang memutuskan silaturahim, al-qati' la yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Inilah sesama saudara se-Islam lah. Kerana putus silaturahim itu sebab bagi berpecah belah. Kalau kita memutuskan silaturahim yang menyebabkan kita berpecah belah di antara kita, maka lemah kita pada ketika itu. Ketika mana kita berpecah belah, maka lemahlah Islam ketika itu bagi mempertahankan
agama. Apabila kita berpecah belah, maka lemahlah kita ketika itu untuk mempertahankan Islam. Dan beberapa perkara yang wajib yang lain daripada itu, banyak lagi lah perkara-perkara yang wajib yang lain daripada itu. Maka hendaklah engkau menuntuti di dalam kitab yang besar-besar. Maknanya kalau nak tahu lebih lanjut, nak tahu lebih detail dengan perkara-perkara yang wajib yang lain daripada itu, kenalah mengaji kitab yang lebih besar daripada ni, yang panjang huraiannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua daripada 6 tadi, yang kedua daripada 6 tadi ni, 6 kuliah tadi ni, iaitulah nafsun. Artinya diri. Nafsun tu bahasa Arab, artinya diri. Maka wajib dipelihara akan diri daripada mengerjakan yang membinasakan diri sendiri. Kena jagalah diri sendiri. Wajib kita jaga diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membinasakan diri sendiri dan memberi mudarat akan dia diri. Dan jangan kita nak buatlah benda-benda yang boleh memudaratkan diri kita. Haram lah. Wajib kita pelihara diri kita. Dan kerana inilah yang kata wajib pelihara diri itu, diharamkan bunuh diri. Diharamkan kita bunuh diri. Walau apa-apa pun masalah kita yang kita hadapi, haram kita bunuh diri. Jangan kita cari jalan yang singkat, bunuh diri. Dia kata bila bunuh diri ni selesai masalah. Tak selesai masalah. Di sana lagi teruk kena. Baik, jadi kita ni diharamkan membunuh diri kita. Tak kira lah cara macam mana sekalipun, diharamkan kita sebagai Islam membunuhkan diri kita sendiri. Dan diharamkan meminum akan minuman yang haram. Contoh dia, apa dia minuman yang haram tu? Seperti arak. Arak ni haram lah. Haram kita minum. Kalau diri arak tu tak haram, diri arak tu najis. Yang haram tu diri kita minum arak tu. Sebab perbuatan ni, hukum taklif ini dia bergantung pada perbuatan. Apabila kita minum arak tu lah baru jadi haram. Perbuatan minum arak tu. Kalau diri arak tu tak haram, dia cuma najis. Tapi ramai yang faham arak haram. Arak tak haram, arak tu najis. Yang haram tu kita minum. Kita minum arak tu baru jadi haram. Sebab itulah hukum taklifiyah, takrif dia, al-hukm at-taklifiyatu la tata'allaku illa bi af'al mukallafin. Bermula hukum taklifiyah itu tak bergantung, tak bersangkut ia melainkan dengan perbuatan mukallaf. Maknanya perbuatan haram itu bergantung pada perbuatan minum. Kita telah minum arak. Bila kita minum baru jadi haram. Kalau kita tak minum arak tu dia tak haram. Diri arak tu dipanggil najis sahaja. Kalau diri arak tu haram, maka di akhirat nanti kutiklah botol arak tu masuk neraka. Maknanya menyalahi dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahan bakaran api neraka terdiri daripada manusia dan batu berhala. Kalau kata arak tu haram, arak tak haram, arak tu najis. Yang haram tu perbuatan manusia yang meminum arak tu. Kena faham lah, kena faham. Contoh ini seperti ni contoh minuman yang haram tu. Arak ni diharamkan kita minum dah. Dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram. Contoh dia seperti darah. Darah ni haram. Haram kita makan dia. Kalau diri darah tu tak haram. Diri darah tu najis. Cuma bila kita makan darah tu jadi haram lah. Kalau darah tu kita tak makan tak haram. Diri darah tu dipanggil najis. Bila kita makan barulah jadi haram. Dan sebagainya. Banyak lagi lah makanan yang haram ni. Bayan ni dia nak terang. Apa dia yang kata sebagainya tu? Daripada perkara yang membinasakan diri. Contoh dia seperti minum racun. Minum racun lah. Minum racun maka rosak diri dia, matilah bila minum racun. Haram perbuatan tersebut. Yang ketiga daripada 6, yakni 6 kuliah tadi tu yang wajib kena jaga tu,
itu akal. Akal wajib kena jaga. Akal ni wajib kita kena jaga. Maka wajib memelihara akan dia, akan akal. Wajib pelihara tu daripada menggunakan barang yang merosakkan akal, dan menghilang akan dia, akan akal. Maknanya kita kena pelihara daripada kita menggunakan benda-benda ataupun barang-barang yang boleh merosakkan akal dan boleh menghilangkan akan dia akal kita. Dan kerana inilah, kerana wajib pelihara akal itu disyarakkan had, hukum had bagi yang meminum akan minuman yang memabukkan, sama ada jaga akal kita atau akal orang lain. Kena had, kena hukum had bagi yang meminum akan minuman yang memabukkan, dan membayar akan diat ni denda, ke atas yang menghilang akan dia, akan akal. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang boleh menghilangkan akal, maka dia tu dikenakan hukuman had, dan kena bayar diat, denda, ke atas yang menghilangkan akan dia, akan akal tu. Baik. Yang keempat daripada 6 kuliat yang mesti kena jaga tu nasab. Yakni nasab tu keturunan. Yang kata nasab tu keturunan. Maka wajib ke atas mukallaf itu memeliharakan nasab. Kena jagalah. Tiap-tiap mukallaf tu wajib dia kena jaga nasab dah, keturunan dah kena jaga. Memelihara tu dengan bahawa menjauh ia mukallaf tu daripada mengerjakan perkara yang merosakkan nasab. Jadi wajib kita menjaga nasab. Janganlah kita buat perkara-perkara yang boleh merosakkan nasab keturunan kita. Dan kerana inilah yang kata wajib mukallaf pelihara nasab itu diharamkan berzina. Maka disebabkan inilah kita diharamkan berzina. Dengan sekeras-kerasnya. Maknanya diharamkan zina itu dengan sekeras-kerasnya. Dan diharam pula pergaulan. Di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang asing. Perempuan dan lelaki yang ajnabi, ini yang asing, yang boleh dikahwini, yang kita boleh kahwin dengan dia. Haram kita bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan yang asing, yang ajnabi, yang kita boleh kahwin dengan dia. Haram. Dan diharamkan pula haram apa tu? Mendedah aurat perempuan, membuka aurat, mendedah aurat perempuan di hadapan lelaki yang helat, di hadapan lelaki yang helat yang boleh berkahwin. Tapi akhir zaman ni ramai yang suka buka aurat, siap tunjuk dalam TikTok, dalam Facebook, dalam media sosial. Ramai yang buat live tunjuk aurat. Sedangkan hukum dia diharamkan mendedahkan aurat bagi perempuan. Mendedahkan aurat tu di hadapan lelaki yang helat, yang boleh berkahwin, ataupun lelaki yang asing. Kerana apa? Diharamkan mendedahkan aurat tu? Kerana ia mendedahkan aurat perempuan tu sebab bagi keinginan nafsu, yang menjadi tangga bagi berzina. Kalau perempuan tu duduk dedah aurat, tunjuk tek lah, tunjuk punggung lah, tunjuk segala-galanya, dia boleh menyebabkan keinginan nafsu yang menjadi tangga bagi berzina. Bila orang perempuan ni duduk dedah aurat, duk tunjuk ni yang benda yang tak sepatutnya, tunjuk pula pada hadapan lelaki yang helat, lelaki yang boleh berkahwin dengan dia, lelaki yang asing tu, dia boleh menyebabkan keinginan nafsu, yang boleh menjadi tangga bagi berzina. Jadi perkara tu sekarang sudah berlaku dah. Sudah berlaku. Malah akhir zaman ni orang semakin tak malu, semakin tak ada maruah. Saya gelek-gelek punggung dalam TikTok, dalam Facebook, gelek-gelek punggung, tunjuk tek lah, tunjuk badan lah, macam-macam. Tak sepatutnya. Haram hukum dah. Dan diharam pula berkhalwat lelaki dengan perempuan. Khalwat di sini iaitulah duduk dalam tempat yang sulit-sulit, yang gelap-gelap. Duduk dua orang, lelaki dan perempuan saja. Berkhalwat lelaki dan perempuan ni haram. Duduk tempat gelap-gelap, duduk tempat sunyi-sunyi, haram hukum dia.
duduk pula 2 orang, lelaki dan perempuan yang ajnabi. Dan sebagainya daripada perkara yang menjadi sebab bagi merosakkan nasab. Banyak lagi lah perkara-perkara yang boleh merosakkan nasab ataupun keturunan. Qala musannif, yang kelimanya daripada 6 kuliah tadi ni, kemaluan dan kehormatan. Kemaluan di sini maksudnya maruah, air muka, maruah diri tu kena wajib kita pelihara. Wajib tiap-tiap mukallaf memelihara kemaluan dan kehormatan diri dah ataupun maruah, kena pelihara. Maka wajib dipelihara akan dia akan kemaluan dan kehormatan tu, wajib dipelihara tu dengan menjauh seseorang daripada mengerja dan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan. Kita wajib menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kehormatan kita, maruah kita. Maka kerana wajib dipelihara akan kemaluan dan kehormatan itu, dihad, yakni dihukum dengan had akan orang yang menuduh ia seseorang akan yang berjurus, yakni yang budi pekertilah yang baik seperti beriman serta beriman. Orang yang tuduh orang yang baik itu dikenakan had, dihukumkan dengan hukuman had. Bagi orang yang menuduh orang lain yang baik yang beriman, dan ditakzir akan orang yang menuduh, dan ditakzir, dihukumkan dengan takzir akan orang yang menuduh ke atas orang yang tidak berjurus. Dan diharamkan sangka jahat sama-sama sendiri. Ni jangan duk sangka buruk kepada orang. Diharamkan kita bersangka buruk sesama kita. Lebih-lebih lagi diri saudara kita tu, kita duk sangka buruk ke dah, tak boleh, haram. Dan diharamkan pula membongkar rahsia sama-sama sendiri. Kita duk bongkar, kita duk cari rahsia-rahsia orang sama-sama sendiri. Dan diharamkan memakai hamun, apa ni? Diharamkan memaki hamun. Diharamkan kita ni duk maki orang, duk maki hamun orang, haram. Dan mengumpat, dan diharamkan mengumpat. Mengumpat ni berkata tentang saudara kita, perkara yang dia tak suka kalau dia dengar. Kita duk kata kat belakang, kalau dia dengar tu dia tak suka, itu dia diharamkan mengumpat. Dan sebagainya, banyak lagi lah perkara yang diharamkan daripada perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan atau maruah, air muka dan kehormatan seseorang. Jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah kita. Yang keenamnya, yakni yang terakhir daripada 6 kuliah tadi, harta wajib, maka wajib dipelihara akan dia akan harta. Wajib dipelihara tu daripada membinasakan dia di harta. Membinasa tu dengan ketiadaan membenar oleh syarak. Jangan kita duk binasakan harta kita tu dengan ketiadaan keizinan daripada syarak. Kita guna harta atas jalan kehendak syarak, tu yang betulnya. Jangan kita duk membinasakan harta kita dengan ketiadaan keizinan daripada syarak. Kerana apa? Kerana inilah wajib pelihara harta daripada binasa dengan ketiadaan izin syarak tu. Kerana inilah diharamkan mencuri, diharamkan kita melakukan perbuatan curi. Berjudi haram, mencuri, berjudi haram, membazir haram, menipu haram, dan membelanjakan kepada perkara yang tidak dibenar oleh syarak. Jangan kita gunakan harta kita itu membelanjakan pada perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak, haram. Dan menghilangkan harta dengan jalan haram. Contohnya rampas hak orang. Kita ambil hak orang, haram. Seperti makan riba. Makan riba haram. Mengambil cukai, yakni sesama Islam duk ambil cukai ni, haram hukum dah. Makan suap, yakni rasuah, haram hukum dah. Dan sebagainya, banyak lagi lah.
daripada perkara yang diharamkan tu. Bayan daripada pengambilan yang haram. Maknanya banyak lagi lah perkara-perkara yang haram. Jangan kita duk buat lah perkara-perkara yang haram. Itulah 6 perkara. Itulah yang kita bincang tadi ni. 6 perkara yang dinamakan dia kuliat yang 6. 6 perkara yang telah disebutkan tadi tu dinamakan 6 kuliat yang berlaku pada manusia sebagai asas dan pokok bagi seseorang yang beragama Islam selama hidupnya di dalam dunia ini. Dan daripada 6 itulah 6 kuliat tadi itu tercabang ataupun terpecah beberapa banyak hukum-hukum agama. Dan yang terlebih besar daripada 6 kuliat itu ialah agama. Jadi agama itulah yang paling besar sekali. Wajib kita pelihara agama kita. Dan yang 5 lagi itu boleh dikatakan barang yang ada di bawah agama itu. Maknanya yang nombor 1 sekali yang besar di antara 6 kuliat tadi, agama itulah yang paling besar. Yang 5 lagi tu di bawah agama itulah. Dan sebesar-besar barang yang boleh jadi rosak agama itu riddah. Riddah yang boleh merosak, sebesar-besar yang boleh merosakkan agama itu adalah riddah. Riddah tu apa? Yakni keluar daripada agama Islam, yang dipanggil murtad. Itulah yang sebesar-besar barang yang boleh menjadi rosak agama itu. Iaitulah murtad, keluar Islam. Wal iyad billah, kita mohon perlindungan dengan Allah min zalika, daripada demikian itu, iaitu riddah ataupun murtad, keluar Islam. Kerana apa? Kita minta berlindung kerana jadi kafir seseorang dengan riddah. Apabila kita keluar Islam, maka kita dikatakan kafir. Tu. Dan gugur segala ibadah-ibadah yang sebelum daripadanya. Bila seseorang itu dia riddah ataupun murtad, dia keluar Islam, maka batallah segala ibadah-ibadah dia. Gugurlah segala ibadah-ibadah dia ataupun pahala-pahala ibadah dia yang dia buat sebelum ini. Tu cukup bahaya lah murtad ni. Cukup bahaya. Jangan murtad. Okey, jadi rasanya sekadar itu dulu untuk live pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu-waktu yang free. InsyaAllah petang ni ataupun esok, insyaAllah nah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan live ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan inilah perkara-perkara yang wajib kita pelihara dan perkara-perkara yang haram kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan live kita diberi keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya ilmu itu dengan bermuzakarah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.